kenyataan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan bahawa negeri Selangor tidak mempunyai kuasa dalam pelantikan 3 pegawai eksekutif menggambarkan beliau seorang yang menurut buku secara membuta tuli hinggakan mengenepikan unsur-unsur penting dalam tata kelola pentadbiran yang baik seperti adat, amalan secara konvensyen dan ketetapan bersama yang diterima pakai. Selaku orang yang tertinggi dalam perkhidmatan awam, amat malang bila lupa tentang sejarah dan amalan-amalan biasa yang pernah dan patut diamalkan di dalam mewujudkan sistem pentadbiran yang efisien. Begitu juga dengan Peguam UMNO, Datuk Salihuddin Saidi, yang mengatakan bahawa pindahan yang hendak kita lakukan ini bukan untuk mengembalikan kuasa raja tetapi Menteri Besar. Kenyataan ini bertentangan dengan kepahaman Ketua Setiausaha Negara. Ini membuktikan bahawa UMNO lebih cenderung untuk memutarbelik kepahaman undang-undang dan tidak melihat undang-undang sebagai sesuatu yang boleh dilaksanakan dengan baik. Mereka sebenarnya mempunyai ingatan yang singkat, dengan izin a short memory. Nampaknya ada benarnya tumahan Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa Melayu mudah lupa. Mereka lupa bahawa persoalan hari ini timbul akibat tindakan kerajaan persekutuan yang bersikap seperti dengan izin konstitusional monarki dan mempermainkan kuasa negeri sekaligus mencemar semangat federalisme. Datuk Speaker dan ahli-ahli yang berhormat, sebagaimana yang kita tegaskan beberapa kali, termasuk dalam manifesto pilihan raya ke-12 dan dasar bersama Pakatan Rakyat, kami komited untuk menjunjung perlembagaan, baik perlembagaan persekutuan maupun perlembagaan negeri, yakni Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor. Malahan prinsip-prinsip rukun negara dijadikan landasan dalam pentadbiran kita. Pada premis yang sama, Pakatan Rakyat komited untuk mempertahankan kedudukan dan peranan Raja-Raja Melayu sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan. Malahan dalam Kongres Tahunan Parti Keadilan Rakyat beberapa tahun yang lalu, kami zahirkan dengan jelas komitmen kami untuk mengembalikan kedudukan raja-raja yang berjaya dihakis oleh pentadbiran UMNO, khususnya semasa kepimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Justru itu amatlah sangat lucu dan tak masuk akal apabila mantan Perdana Menteri itu mendakwa bahawa perkenan Sultan adalah perlu untuk kelulusan rang undang-undang, sedangkan beliau sendiri yang meminda peruntukan berkenaan dan memadam kuasa yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja. Begitu juga dengan kenyataan Timbalan Perhubungan UMNO Selangor, Datuk Seri Noh Omar, pada 7 Januari yang menuduh Pakatan Rakyat gila kuasa dan tidak mungkin berjaya melakukan pindahan kerana tidak perkenan istana. Kepimpinan UMNO Selangor agak berdolak dalik, umpama lalang. Mula-mula menggugut mahu memboikot, lepas tu mahu hadir dengan bersyarat pula. Apa-apa pun, kita menerima kehadiran mereka, sama ada yang jahil maupun ada sedikit ilmu. Sebelum ini, saya ingin bertanya, adakah UMNO meminta perkenan Sultan sebelum meminda Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor pada Mac 1953? Bukankah ia dilakukan secara senyap-senyap? Datuk Speaker yang dimuliakan,
memandangkan kedaulatan raja-raja turut diperkatakan dan tuduhan derhaka begitu kerap dilemparkan terhadap kami, maka adalah menjadi tanggungjawab saya untuk menyatakan dua perkara yang sebenar. Bagi maksud tersebut, izinkan saya mengimbas kembali secara ringkas konflik antara UMNO dan raja-raja sejak awal 80-an lagi. Secara ringkas, krisis perlembagaan 1983 berlaku akibat tindakan para pemimpin negara ketika itu melakukan beberapa tindakan di luar adab dan peruntukan perlembagaan itu sendiri. Dalam perkataan lain, mereka begitu tega membelakangi raja-raja. Perkara 384 Perlembagaan Persekutuan berbunyi, tidak apa-apa undang-undang yang menyentuh secara langsung keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja-raja boleh diluluskan dengan ketiadaan persetujuan Majlis Raja-Raja. Bagaimanapun, para pemimpin utama ketika itu lantas melakukan beberapa tindakan secara rahsia dengan membawa pindahan itu ke kabinet dan kemudiannya ke parlimen tanpa terlebih dulu mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Antara pindahan yang berjaya dilakukan adalah perkara 665 peruntukan asal berbunyi, rang undang-undang akan dikuatkuasakan apabila Yang di-Pertuan Agong menandatangani. Peruntukan pindahan pula adalah rang undang-undang akan dikuatkuasakan sebagai undang-undang apabila ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong. Jika atas apa sebab-sebab rang undang-undang ini tidak ditandatangani dalam tempoh 15 hari sebelah rang undang-undang ini disembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong, baginda dianggap telah menandatangani rang undang-undang tersebut dan rang undang-undang itu dapat kuasa sebagai rang undang-undang. Begitu juga dengan pindahan perkara 10.1 iaitu kalau Perdana Menteri mendapati darurat patut diisytiharkan di mana-mana juga di negara ini, maka Perdana Menteri boleh menasihatkan Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertuan Agong mesti menerima nasihat tersebut. Dan di sinilah bermula penghakisan secara terancang terhadap kuasa raja-raja di negeri ini dan di negara ini. Bermula pada pindahan tahun 1983 itu. Pindahan yang amat drastik itu sudah dilakukan secara rahsia dan membelakangi Majlis Raja-Raja. Namun, apabila rahsia terbongkar, ia ditentang oleh raja-raja. UMNO ketika itu membuat roadshow ke seluruh negara mengutuk raja-raja. Akhirnya, setelah membuat beberapa perundingan, krisis itu diselesaikan dengan beberapa kompromi. Pertama, UMNO bersetuju menggugurkan pindahan yang sudah diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara itu. Kedua, Yang di-Pertuan Agong diberi kuasa memulangkan rang undang yang baginda tidak berkenan kepada parlimen. Ketiga, pindahan terhadap kuasa perkenan di negeri-negeri digugurkan. Keempat, kuasa mengisytiharkan darurat dikembalikan kepada Yang di-Pertuan Agong.